Tuk Sri Yang Bertua, Kasih Arau, kalau ikut dalam jawatan kuasa MKN ni, posisi macam pembentang rang undang-undang tak ada pula, Arau tak masuk. Jadi tidak ada kepentingan lah ya. Tuk Sri Mengurusi, kita diberikan bayangan bahawa keperluan rang undang-undang ini adalah beberapa isu keselamatan yang timbul ya di negara kita kebelakangan ini. Ya. Mungkin kalaupun tidak dirujuk secara khusus, apa yang berlaku di pantai timur Sabah pada tahun 2013 menjadi antara perkara yang pencetus kepada rang undang-undang ini. Yang berlaku memang kita amat duka cita, dan kita pun telah melihat bagaimana tindakan kerajaan begitu pantas ya, sehingga kita dapat mengawal suasana tanpa adanya kuasa seperti yang ada pada hari ini yang nak diluluskan. Artinya apa juga undang-undang yang sedia ada ya boleh digunakan untuk mengawal suasana yang gawat sedemikian. Walaupun pada pandangan saya, kalau kita mengikut rentetan peristiwa di Lahad Datu dan di Semporna, kita masih ingat lagi apabila salah seorang menteri mengeluarkan tweet ya, kenyataan ataupun Facebook bahawa yang datang itu adalah orang-orang yang undernourished, malnourished, orang-orang tua dengan senjata yang usang. Ini bagi saya, Tuk Sri Yang Di-Pertua, adalah fail intelligence, kegagalan intelijen kita untuk mengesan masalah ini sampai menteri yang ketika itu, menteri apa bang situ ya, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri ketika itu ya, mengeluarkan kenyataan sedemikian yang menyebabkan ya pegawai-pegawai kita, tentera kita tidak mendapat suatu kesegeraan ya, terasa perlu bertindak segera kerana apa ada dengan orang tua yang malnourished, kurus kering, pakai kain pelekat, turun daripada bot macam biasa dengan senapang patah. Apa mereka boleh buat? Tetapi when we let our guard down, dengan izin, ini yang mencetuskan. Artinya bukan masalah undang-undang, bukan masalah peruntukan undang-undang. Undang-undang ada, tentera kita siap siaga, aset-aset kita ada di pantai timur Sabah, tetapi kerana kita gagal menangani maklumat-maklumat, maka kita berhadapan dengan peristiwa yang begitu dahsyat ya, itu di Lahad Datu ya, cerita Semporna lagi menyedihkan, kematian tentera ataupun pihak keselamatan kita berlaku di kampung air, masuk ke kampung air yang kita pun tahu kampung air di pantai timur Sabah ni, Tok Yang Bertua pun daripada belah situ masuk tu, kalau kita tak pandai jalan memang tak keluar punya, dengan selok belok dengan jalan yang ya atas air, rumah-rumah yang disusun sebegitu rupa, memang kalau kita bukan penginap situ, masuk memang tak keluar. Bagaimana kita boleh terperangkap sedemikian? Lenggong bangun. Keren. Ya. Nak tanya sikit je. Tadi yang Hormat Kuala Krai sebut bahawa isu yang berlaku sebelum ini bukan gagal kerana faktor lain, antaranya ialah kerana gagal kita mendapat maklumat sebagai. Betul. Itu antara perkara disebut oleh Kuala Krai. Baik, sedangkah yang Hormat Kuala Krai, antara perkara utama ditekankan dalam ini ialah penyelesaian maklumat. Undang-undang yang dibuat untuk membolehkan majlis ini mengumpul sumber maklumat daripada agensi lain. Apakah ia tidak penting? Maknanya semangat dalam undang-undang ini ialah antara ialah untuk menyelesaikan apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Apa pandangan Hormat? Saya ulang balik. Tanpa ya undang-undang ni penyelarasan boleh buat. Ya, saya yakin tentera kita siap siaga, boleh mengesan kapal terbang yang di luar track dia. Cuma reaksi kita lambat, tidak bertindak, sehingga akhirnya kita hilang 370 sampai hari ini. Jadi perkara ini tidak memerlukan satu usaha seperti meminda undang-undang, tetapi meletakkan satu cara kerja, SOP bahasa orang sekarang ya,
yang lebih tepat, lebih jitu, ya, kepimpinan yang lebih baik, ya, menteri yang lebih sensitif, tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh meremehkan suasana. Akhirnya kita kehilangan berapa? 8-10 orang polis kita, 10 orang yang terperangkap di rumah air. Ini satu peristiwa yang saya rasa we could have avoided dengan izin kalau kita lebih peka, ya. Datuk Yang di-Pertua, kalau kita nak umumkan satu kawasan keselamatan, Stampin bangun ya, Muhammad. ya, Stampin. Orang Sarawak. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai, kawan karib saya. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat Kuala Kerai kerana saya daripada Sarawak. Sebelum ini ada di antara Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini ada mengatakan bahawa Ketua Menteri Sarawak sendiri pun mengaku, termasuk Yang Berhormat daripada Sarawak, di mana kita khawatir akan kehakisan kuasa Sarawak yang di mana terbukti selama ini 50 tahun telah dianaktirikan. Jadi soalan saya, adakah kemungkinan rang undang-undang ini akan menjadi suatu ancaman kepada Sarawak? Saya bagi contoh. Sekarang termasuk Ya, Kerajaan Muhammad, Sarawak. isu itu tak disentuh oleh Yang Muhammad Kuala Kerai. Ya, dia Sabah Sarawak, ya. Kerajaan Sarawak, oleh kerana kehakisan kuasa kita, kita memperjuangkan hak-hak autonomi tertentu, contohnya education right, contohnya penggunaan bahasa Inggeris sebagai official language. Adakah ianya boleh digunakan untuk, dengan izin to threaten, to oppress Sarawak pada suatu hari nanti apabila we decided to stand up to protect Sarawak right? SOSMA contohnya, kononnya ia digunakan atas teroris, tetapi akhirnya digunakan ke atas rakyat Malaysia biasa. Matius Chang ke atas pemimpin UMNO sendiri, Datuk Khairuddin Ya, Abdul Hassan sendiri. Even the High Court recently Jangan ruled that berucap, Ya, Mat. the charge does not fall under SOSMA. Jadi, I want to make a point here. Terbukti under the leadership of Yang Amat Berhormat Pekan, the misuse of power can happen under the disguise of national security for personal interest. Jadi saya berpendapat, demi Sarawak, minta pandangan Yang Berhormat, semua wakil rakyat Sarawak patut berani mempertahankan Sarawak dan menolak rang undang-undang ni. Ya, kalau Terima Kerai, kasih. pandai-pandai kalau masukkanlah yang tu. Pasal dia tak sesuai, ya. tak disentuh Yang Muhammad, tapi pandai-pandai Teroris, masukkan. teroris. Menteri akan jawab, tetapi Tok Mengerti dengan izin, I don't blame you and anybody else for having that kind of feeling. Kerana itulah yang kita lihat. Dan kalau sekarang ni Sarawak menganggap anak tiri, dengan undang-undang ini 2 kali anak tiri. Ya. Datuk Yang di-Pertua, nak mengisytiharkan kawasan keselamatan dan juga perbezaan dengan kawasan darurat yang dibangkitkan oleh Lenggong, pada saya itu hujah semantik sahaja, ya. Kawasan keselamatan boleh jadi satu daerah, boleh jadi satu region macam Eskom, boleh jadi satu negeri macam Kelantan pernah berlaku, boleh jadi satu kawasan kecil seperti kawasan Chowkit. Tetapi apa yang berlaku dalam kawasan keselamatan itulah keadaan yang darurat. Jadi janganlah kita bermain semantik kononnya ini adalah kawasan keselamatan, bukan darurat. Saya tidak boleh terima, dan saya yakin pihak Barisan Nasional pun tidak boleh menerima hujah sedemikian, ya. Jadi saya nak sebut ini kerana ianya berkaitan dengan definisi darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Negara. Jadi ia Beruas bangun, sebenarnya Ya Muhammad. Sekat Beruas. kawasan itu pun terima kasih. Nak tanya Kuala Kerai, kalau dalam undang-undang yang ada, ia boleh masuk, termasuk parlimen juga, kawasan parlimen, security area, dan askar-askar boleh masuk dan mengambil alih parlimen. Sungguh pun di bawah undang-undang ini, parlimen boleh bersidang membatalkan pengisytiharan itu. Tapi kita tahu untuk parlimen bersidang di bawah peraturan kita 11(3), Perdana Menteri yang menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk convene dengan izin parlimen. Jadi akan berlaku yang sudah berlaku di negeri Perak, di mana polis masuk mengangkat keluar speaker sah yang diakui oleh Barisan Nasional juga, yang itu pasal itu Batu Gajah menjadi speaker. Ini boleh berlaku kepada parlimen. Betul tak? Setuju tak? Ya, boleh golong lah Yang Muhammad. Gulung dah, baru nak mula. Ya. Datuk Seri Pengerusi, memang kawasan sekecil kawasan parlimen pun boleh ditarifkan sebagai kawasan keselamatan. Dan kalau itu berlaku, Datuk Seri yang betul, kalau misalnya, ya, wakil daripada Beruas
tewas dalam bahasa Indonesia, ya. Tak boleh inquest, boleh ditolak. Habis saja beruas, ya. Ya, ataupun kalau kerai boleh mati di dalam kawasan ini akibat daripada peristiwa tersebut. Ya, orang akan bertanya apa punca, nobody will know, ya. Jadi yang saya nak tekankan di sini ialah jangan kita berbahas ataupun berbeza kononnya ini perbezaan antara kawasan keselamatan dan kawasan darurat, sehingga kita mengatakan ini bukan mencabar perlembagaan negara, perkara 150. Kalau Jaya bangun, nak bagi. Boleh. Terima kasih Kuala Krai, terima kasih Datuk Speaker. Kebiasaannya saya tidak berbahas tentang isu hak asasi ataupun isu perundangan macam ini. Kebiasaannya ekonomi dan juga isu-isu kewangan. Tapi bagi saya, sebelum kita gulung semua perkara ini, saya nak tekan pandangan saya bahawa isu ini sangat penting dari segi ekonomi juga. Sebentar. Saya buat keputusan tadi selepas Kuala Krai, Tanjung Karang, kemudian Menteri menjawab, tapi saya ingin perbetulkan, saya ingin jemput Temerloh kerana wakil amanah belum ada yang berbahas. Wakil PAS belum ada yang berucap. Jadi selepas Kuala Krai, Tanjung Karang, kemudian Temerloh, PAS. Selepas itu Menteri menjawab. Saya sambung, Datuk Speaker. Datuk Speaker, bagi saya pandangan yang penting ialah bahawa kalau orang undang-undang ini dilepaskan ataupun diluluskan, impak terhadap ekonomi kita akan lebih teruk. Sebab kita tahu isu tentang kejatuhan mata wang, sepatutnya mata wang kita RM3.80, ya, tapi sekarang RM4.20, jatuh pada hari itu RM4.40. Kejatuhan itu adalah impak oleh sebab 1MDB dan juga loss of investor confidence. Dengan izin, if we approve and pass through this law, the market will react very negatively. Jadi isu ni bukan saja isu hak asasi dan isu keundangan perlembagaan kita, isunya mempunyai impak yang besar sekali terhadap ekonomi. Setuju atau tidak dengan pandangan saya? Ya, memang hampir sebegitulah. Ya. Sikit. Saya jawab sikit dan kita buka. Sempat nak ucap. Ya, impaknya begitulah, dan saya khawatir pula kalau nanti oleh kerana dalam rang undang-undang ni definisi apa namanya, definisi kepada perkara-perkara security ni terlalu open ended, banyak tak menentu, ya. Jadi kemungkinan kejatuhan ringgit kita pun dianggap sebagai satu ancaman darurat pula, ya. Jadi pokok senang, silakan. Terima kasih Datuk yang sebenarnya masa yang Mak Kuala Krai pun dah habis. Ya. Saya sikit saya tak ada peluang lah untuk nak bahas. Jadi bagi peluang saya. Sebab kadang-kadang kawan-kawan BM pun tadi dia ada peluang dalam menumpang Temerloh PAS. Ya. Dah saya nak menumpang amanah ya Krai. Yang mana mau numpang amanah? Tumpang siapa-siapa pun boleh. Sebab tadi tengok kawan-kawan BM pun bahas tak tahu. Ya, sila. Excom dengan Axion. Axion tu sabun pencuci. Maknanya BM pun tak bersedia, BM pun tak prepare, tak tahu apa, tak baca semua ni. Boleh confuse Excom dengan Axion, sabun pencuci pinggan mangkuk. Baik. Jadi saya harap lepas ni Menteri boleh tarik balik lah kot. Baik, Datuk yang betul, Kuala Krai. Setuju tak Kuala Krai saya katakan bahawa rang undang-undang ini menunjukkan satu rampasan kuasa yang di-Pertuan Agong, raja-raja yang lebih dahsyat daripada apa yang berlaku satu ketika dahulu. Bukan merampas kuasa, tetapi ialah mengurangkan imuniti, kekebalan raja-raja yang tidak boleh didakwa kalau melakukan kesalahan. Tetapi itu pun pada waktu itu Tun Dr. Mahathir meminda perlembagaan. Tetapi hari ini rang undang-undang ini menunjukkan bahawa mengenepikan peruntukan perlembagaan yang masih lagi meletakkan yang di-Pertuan Agong sebagai kuasa. Betul tak? Jadi maknanya ini kita mencetuskan satu krisis perlembagaan yang lebih dahsyat daripada apa yang berlaku sebelum ini. Setuju? Tuan Sri, betul. Pokok sebenarnya ni dia macam
ada bebas menyokong BN. Dia, dia mempelah harum manis. Dia ini Hijau di luar, oren dalam. pas menyokong amanah agak. Agaknya lah. Ya. Sebab tu pokok senar dia tak marah kalau saya bergurau pasal amanah pun mengakui. Tidak, agaknya. Agaknya. Cara Agaknya. tingkah laku tu kan. Tingkah laku ya. Kita pun merakyat. Ada juga wakil BN yang pro amanah. dia mempelah harum manis. Hijau di luar, oren di dalam. Jadi saya amat bersama dengan pokok senar dalam pengamatan kita bahawa ini adalah usaha yang lebih teruk daripada mengurangkan imuniti, ya, tetapi mengambil alih satu peranan besar yang Pertuan Agong ini saya rasa tidak boleh dimaafkan. Sebab itu saya tengok kenyataan Dr. Mahathir yang dulu yang melaksanakan usaha itu pun dia pun terkejut. I thought I have done the worst, dia agaknya lah ya. And this is even worse. Dengan izin, ya. Jadi untuk menutupnya Datuk Seri apa namanya yang dipertua, saya rasa peruntukan dalam rang undang-undang ni agak sangat drakonian dengan izin. Kelai, sibuk sini. Pentingnya. Boleh tumpang sikit. Boleh. Terima kasih. Saya mau mendapatkan pandangan kelai. Adakah ini yang baru? Siapa? Belum lagi. Saya masih. Belum. Okey. Ini floor saya. Kalau kerai sudah berhenti. Belum. Sudah berhenti. Duduklah, duduk. Ada speaker baru pula ya. Okey, saya rasa saya mau mendapatkan pandangan Kuala Kelai. Adakah ini satu bil ruang undang-undang Kuala Kelai. Jangan kacau. Okey, saya rasa ini ruang undang-undang yang tidak adil. Kerana jangan bising lah. Ini undang-undang tidak adil kerana bukan saja dia tidak mendapat rundingan dari kerajaan negeri dalam jawatan dalam anggota majlis ini pun tidak ada wakil negeri. Tengok anggota yang dijadualkan dalam akta ini, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri yang bertanggungjawab kepada pertahanan, Menteri yang bertanggungjawab hak ehwal dalam negeri, Menteri dalam komunikasi dan multimedia. Ini semua Menteri UMNO. Dan ini semua Menteri dari Semenanjung Malaysia. Tidak ada seorang dari wakil Sarawak atau Sabah. Selagi tengok Ketua Setiausaha Negara ini pun sekarang pun orang Semenanjung. Parlimen Angkatan Tentera sekarang pun orang Semenanjung. Ketua Polis Negara juga orang Semenanjung. Adakah akta ini menghormati orang Sarawak? Tidak ada. Dia anak tirikan. Ayo, mana boleh meluluskan akta macam ini? Saya harap Ini mustahil SGO dengan ni. sekarang saya kasih semua ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak. Anda sekarang boleh balik rumah. Jangan undi akta ini. Jangan kasih akta ini lulus. Ya, Sibu. Ini bukan pencelahan ini. Sila. Ya, saya pun walaupun sudah membaca senarai ahli-ahli majlis ni, tak perasan pula tak ada orang Sabah Sarawak. Ya, jadi ini merupakan satu lagi perkara yang harus menimbulkan kesedaran kepada kita, ya, bahawa orang undang-undang ini perlu dikaji semula. Untuk sementara ni elok ditarik dulu, rangka elok-elok, rujuklah kepada semua stakeholder, ya, dengan izin, termasuk rakyat, termasuk civil society, ya, dan juga membawa perkara ini kepada Majlis Raja-Raja untuk dipertimbangkan kerana ini isu yang besar. Jadi betul-betul saya mohon membangkang dan minta ditarik balik. Terima kasih. Ya, Tanjung Karang.